Bumi ni adalah tempat yang sangat-sangat luas. Bermacam-macam hidupan atau makhluk ada di dalamnya. Ada yang kita boleh nampak, ada juga yang kita tak boleh nampak dengan mata kasar kita. Ada yang tak percaya, dan ada juga yang pernah mempunyai pengalaman yang tak dapat dilupakan dan masih lagi menjadi misteri hingga ke hari ini. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke channel kami, Inkes World. Macam biasa, kalau korang berminat dengan konten-konten yang misteri, mistik, seram, jenayah dan seumpamanya, korang bolehlah subscribe ke channel kami. Dan jangan lupa untuk tekan butang notification sekali supaya korang takkan ketinggalan video-video terbaru daripada kami tiap-tiap minggu. Okey, tanpa membuang masa lagi, jom kita ke kisah yang seterusnya. Pete adalah seorang juru elektrik yang tinggal di Baltimore, Maryland. Satu hari pada tahun 2017, seorang usahawan telah membeli 3 buah bangunan yang terletak bersebelahan di antara satu sama lain. Cuma bangunan ni dah agak usang, dah lama ditinggalkan, dah bertahun-tahun dah. Dan usahawan ni berniat nak membaik pulih balik ketiga-tiga bangunan tersebut. So, perkara pertama yang dia perlu buat adalah masukkan elektrik supaya kerja-kerja lain dapat dilakukan dengan mudah. Dan Pete adalah juru elektrik yang dipanggil untuk memasang lampu di bahagian bawah tanah ketiga-tiga bangunan tersebut. Jadi, pada hari yang telah ditetapkan, Pete disiapkan semua barang-barang dia, dimasukkan barang-barang dalam kereta dan dia terus memandu pergi ke bangunan tersebut. Bila Pete sampai je kat sana, rakan sekerja Pete dah tunggu dia kat sana di bahagian bangunan yang paling hujung sekali. So Pete pun terus pergi dekat dia, dia turun kereta dan rakan Pete yang bernama Mike terus bawa Pete pergi masuk dalam bangunan yang pertama. Dan dari situ dia orang terus turun ke bilik bawah tanah. Perkara pertama yang Pete ni buat bila dia turun dalam bilik bawah tanah tu, dia terus buka lampu sulur dia sebab kawasan bilik ni sangat-sangat gelap. So dia terus sulur lampu bilik dia, dia nak cari terowong yang menghubungkan ketiga-tiga bangunan ni, sebab itu adalah reka bentuk bangunan yang dibina kat sana. Kalau bangunan tu bersebelahan dan agak berdekatan, biasanya bilik bawah tanah dia orang akan bersambung, akan ada terowong untuk daripada bangunan satu pergi ke bangunan dua dan seterusnya. Dan ternyata memang ada terowong yang menghubungkan ketiga-tiga bangunan ni. Jadi Pete dia dah agak senang sebab kerja dia dah tak susah, dia dah tak perlu siap satu bangunan dan dia keluar balik bangunan tu, pergi masuk bangunan nombor 2 pula. Dia boleh terus buat kerja dia daripada bawah sampai ke bangunan yang ketiga je dan keluar di sana. Jadi Pete dan Mike pun terus set up barang-barang dia orang terus memulakan kerja masing-masing dan terus fokus untuk pasang lampu di bilik bawah tanah tersebut. Selepas beberapa jam, Pete dia terperasan yang tengok jam dah hampir waktu makan tengah hari. Dan Pete dia bukan nak makan sangat sebenarnya sebab dia dah makan breakfast yang agak banyak pagi tadi. Dia just nak ingatkan kawan dia je supaya pergi makan, Mike. Tapi bila dia toleh belakang, dia tengok Mike dah tak ada kat situ. So dia anggap yang Mike dah pergi lunch sendiri lah kot. So dia macam nak rehat sekejap, tapi dia fikir macam apa salahnya sebelum dia naik atas, dia nak pergi teroka dekat bangunan yang kedua dan bangunan ketiga tersebut, just sekadar nak tengok, dia nak pantau tempat kerja yang dia orang bakal buat kerja lagi. Jadi Pete ambil lampu sulur dia buka lampu sulur dia dan dia terus berjalan pergi ke terowong untuk pergi ke bangunan yang kedua. Dan masa lepas dah lalu terowong tu, dia sampai ke bangunan yang kedua. Dia tengok bilik ni lebih kurang sama. Dia tengok barang-barang semua. Dia cuba sulur-sulur nak tengok kawasan sekitar. Dan bila dia dapat hati, dia terus pergi ke terowong yang kedua untuk pergi ke bangunan yang ketiga, yang mana sepatutnya adalah bangunan yang terakhir. Bila sampai dekat bangunan yang ketiga, masa Pete tengah sulur-sulur sekitar bilik tu, Pete tiba-tiba nampak satu lagi terowong yang seolah-olah menghala ke bangunan yang keempat. So Pete agak pelik, dia dah fikir kat situ yang macam, aku salah info ke, ada 4 bangunan ke? Tapi rasanya macam orang beritahu aku 3 je. Masa dia tengah sulur tu, tiba-tiba dia terdengar satu suara yang panggil dia daripada hujung terowong tersebut. Dan suara itu adalah suara Mike. So Pete dia walaupun terkejut sikit, tapi dia tak terkejut sangat. Dia terus fikir pada masa tu yang macam, oh Mike tak pergi makan lagi punya, Mike pun pergi tengok tempat kerja kot. Dan mungkin Mike pun dah terjumpa terowong yang baru ni. So mungkin ada Mike ada apa-apa nak tunjuk dekat aku lah. So tanpa berfikir panjang, Pete terus masuk. Dan bila sampai dekat hujung terowong tu, Pete perasan yang bilik yang keempat ni lebih luas daripada yang bilik sebelum-sebelumnya.
Dan apa yang lebih pelik, dekat bilik keempat ni ada tulang-tulang binatang yang disusun berbentuk macam segitiga ataupun anak panah. Dan anak panah tu bila ikut anak panah tu, dia nampak dekat hujung tu ada bangkai anjing yang disusun macam seolah-olah anjing tu macam masih hidup. So dia dah terkejut sikit, dah mula rasa pelik sikit. Dan masa dia tengah tengok tu, dia terdengar suara Mike lagi sekali panggil dekat bilik yang depan lagi. Maksudnya bila dia suluh tu, dia nampak ada satu lagi terowong, seolah-olah boleh pergi ke bangunan yang kelima pula. Masa tu Pete dah macam takut sikit nak masuk. Dia macam dah malas. So dia keluarkan telefon bimbit dia. Dia cuba nak call Mike, dia macam nak tanya je. Tapi malangnya telefon bimbit Pete masa tu dah tak ada coverage. So dia masukkan balik. So dia terus suluh dekat terowong tu. Dan dia nampak terowong ni agak berbeza sikit daripada terowong-terowong yang sebelumnya. Yang kalau sebelumnya terowong-terowong tu straight je, yang ni dia macam menurun sikit dan belok ke kanan sikit. Tapi memikirkan yang Mike ada dekat dalam tu, Mike nak tunjuk dia something. Dia terus berjalan dengan perlahan-lahan. Dia pergi dekat dalam tu. Dia cuba jerit nama Mike tapi tak dapat sahutan. Tengah nak pergi tu, dia tiba-tiba berhenti sebab dia dengar bunyi macam ada binatang yang berkaki empat bergerak dekat belakang dia, dekat bilik yang dia baru tinggalkan tadi. So dia terus terberhenti dan dia fikir macam ada anjing ke kat belakang tu, aku terlepas apa-apa ke tadi. Rasa macam aku dah check betul-betul lah. Rasa macam tak ada binatang apa-apa pun. So sebab dia dah pelik tu, dia terus berhenti. Dia fikir macam, aku rasa aku nak patah balik je lah, macam aku dah malas nak pergi. Tapi Mike ada kat dalam. Dan pada masa tu dia terdengar lagi sekali bunyi kaki binatang tu, cuma kali ni lebih dekat. So dia terus diam. Dia cuba dengar bunyi tapak kaki binatang tu, dan bunyi tapak kaki tu berhenti. Dan Pete pun terus berhenti juga. Dia cuba dengar bunyi tapak kaki binatang tu, dan tiba-tiba dia terdengar bunyi tapak kaki binatang tu. Apa pun binatang tu, binatang tu tengah berlari dengan laju menuju ke arah dia. Dia tak nampak binatang tu, tapi dia dengar bunyi tapak kaki tu berlari kat dia. Dan kini hanya tinggal satu arah je untuk dia pergi. Dia terus berlari menuju ke dalam terowong tu. Dan masa dia berlari tu, dia dapat dengar yang binatang tu tengah kejar dia dan makin dekat dengan dia. Akhirnya Pete sampai dekat satu bilik, tapi dia tak sempat tengok apa-apa dekat bilik tu. Dia cuma nampak tangga, dan tangga tu menuju ke atas. Ada pintu besi kat situ, seolah-olah macam itu tempat keluar dia. So dia terus lari pergi kat tangga tu. Dia naik, dia cuba buka pintu tu, dan pintu tu berjaya dibuka. Bila dah terbuka, dia keluar, dia tutup balik pintu tu. Tapi dia tak terus pergi, dia baring terus kat atas pintu tu. Dan masa dia tengah baring tu, dia dengar binatang tadi tu atau apa benda pun datang dekat bilik tu, dan terus naik ke tangga tu dan tolak pintu tu, cuba nak keluar dari situ. So Pete masa situ dia terus beratkan badan dia. Dia cuba tahan supaya pintu tu tak terbuka. Sampaikan Pete pada masa tu dia terangkat badan dia sikit sebab binatang tu cuba nak keluar. Tapi Pete bernasib baik sebab binatang tu tiba-tiba hilang minat. Dia turun balik tangga tu, dan Pete dapat dengar bunyi tapak kaki dia masuk balik ke dalam terowong tu. Dan walaupun lepas binatang tu dah pergi, Pete dia masih terbaring kat situ lagi. Dia cuma terfikir macam, binatang apa tu? Aku tak nampak binatang apa-apa pun. Tapi kalau anjing ke? Kalau pun anjing, mesti anjing yang besar gila lah, sebab badan aku pun boleh terangkat. Dan mana Mike? Dia punca aku masuk dalam ni nak cari dia semua. Dia pergi mana? Lepas dah tenang sikit, Pete dah rasa okey sikit, Pete cuba tengok keadaan sekeliling dia. Dia cuba nak pastikan dia dekat mana sekarang ni. Dan dia agak terkejut apabila dia mendapati diri dia berada 8 km daripada bangunan yang pertama dia masuk tadi. So Pete terus keluarkan telefon bimbit dia. Dia dah ada coverage balik. So dia terus call Mike. Dia tanya, Mike, kau kat mana? Dan Mike bagi tahu cakap, aku kat tempat kerja lah, tengah buat kerja. So dah datang ambil aku kat sini cepat sekarang. Macam tu lah. Dan dua-dua diorang terkejut yang Pete tertanya-tanya macam mana Mike boleh sampai kat sana cepat sangat, dah 8 km. Dan Mike pula pelik macam mana Pete boleh timbul kat situ. Dan akhirnya diorang putuskan untuk tak nak cakap apa-apa pasal benda tu. Dan diorang terus buat kerja kat situ. Dan diorang bagi tahu yang masa diorang buat kerja tu, diorang just ambil satu meja yang besar dan diorang halang dekat pintu bilik, dekat bangunan yang ketiga tu, pintu terowong tu. Diorang letak kat situ, diorang buat kerja cepat-cepat. Dan masa dah siap kerja tu, diorang alih ke meja tu dan diorang terus berlari keluar daripada bilik bawah tanah tu dan terus tutup pintu tu. Dan hingga ke hari ni, Pete masih lagi tak tahu apa benda yang kejar dia pada masa tu. Dan siapa yang panggil dia suruh masuk ke dalam tu kalau bukan Mike. Sebab Mike bagi tahu yang dia naik atas pergi lunch. Memang dia betul-betul makan lunch kat atas. Lepas tu dia turun balik. Masa dia turun balik tu, dia nampak Pete dah tak ada pun kat situ. So siapa yang panggil dia? Benda tu masih lagi menjadi misteri sampai ke hari ni. Dan walaupun kisah ni diceritakan oleh
orang dari mulut ke mulut, tapi owner cerita dengan tegas mengatakan yang kisah ni adalah kisah benar, dan dia cakap macam terpulanglah kat korang nak percaya kita, tapi itulah yang dia alami. Dan dia bukanlah seorang yang jenis percaya kepada paranormal atau apa-apa pun, cuma dia agak pelik sebab itu yang jadi dekat dia. Apa pendapat korang? Binatang apa yang kejar dia? Siapa yang panggil dia? Korang boleh komen kat bawah kalau korang ada pandangan korang, dan aku berminat nak dengar pandangan daripada korang. So itu saja daripada aku untuk kali ni. Macam biasa, kalau korang minat dengan konten-konten yang misteri, mistik, seram, jenayah dan seumpamanya, korang bolehlah subscribe ke channel kami. Dan jangan lupa untuk tekan butang notification sekali supaya korang takkan ketinggalan video-video terbaru daripada kami tiap-tiap minggu. Kalau korang nak contact aku, korang boleh cuba DM FB ataupun IG aku. Nama aku untuk kedua-dua akaun ni sama je, Key In Case. Aku juga ada akaun TikTok, juga menggunakan nama yang sama, Key In Case. Dekat sana aku sampaikan kisah-kisah pendek. So tak kisahlah korang jumpa aku dekat YouTube ataupun TikTok. Aku sangat-sangat berterima kasih kepada semua yang dah subscribe dan support aku masih banyak-banyak. So itu saja. Jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.